Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Farah untuk Minggu Aman sekali ini dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara dalam arena teknologi sepanjang minggu lalu. Universal Music Group UMG tidak meneruskan pelaksanaan pustaka lagu artis naungan mereka daripada digunakan di TikTok dan juga TikTok Music. Kini video-video TikTok dengan muzik artis UMG telah mula dibisukan. Walau bagaimanapun pemilik video akan diberikan pilihan untuk menggantikan muzik latar dengan muzik yang lain. Antara artis terkemuka di bawah UMG ialah Siti Nurhaliza, Jofrizo Piramli, Ella, Dewa 19 dan ramai lagi. Implan otak pertama daripada Neuralink telah dipasang pada manusia. Keputusan awal menunjukkan implan mampu mengesan isyarat neuron yang memberangsangkan. Namun siapakah penerima pertama teknologi antara muka otak manusia dan komputer tersebut masih belum diumumkan. Musk turut mengumumkan produk pertama yang dikeluarkan oleh Neuralink ialah telepati yang membolehkan peranti pintar dan komputer dikawal dengan hanya penggunanya berfikir. Pengguna awal ialah mereka yang kehilangan keupayaan mengawal anggota. Telepati juga akan membolehkan proses menaik menjadi lebih pantas berbanding sistem sedia ada untuk insan lumpuh. Hukuman penjara selama 40 tahun dijatuhkan ke atas Joshua Adam Schulte kerana meniriskan rahsia agensi perisikan pusat CIA ke Wikileaks pada tahun 2017. Maklumat yang ditiriskan mendedahkan keupayaan CIA untuk mengakses peranti Android, OIS dan TV tanpa disedari oleh pemilik bagi tujuan intipan. Beliau ditahan di lapangan terbang ketika cuba melarikan diri ke Mexico. Beliau didapati bersalah atas tuduhan pengintipan, menggodam komputer, menghina mahkamah, mengeluarkan kenyataan palsu kepada FBI dan pornografi bawah umur. Seorang pegawai Tentera Udara Amerika Syarikat mendakwa telah menjumpai lokasi bangkai pesawat Etihad menggunakan sonar. Imej sonar yang dikongsi adalah agak kabur tetapi mirip bentuk Lockheed Electra yang dilengkapi dua enjin serta mempunyai ekor berkembar. Walau bagaimanapun lokasinya masih dirahsiakan. Etihad hilang sejak 1 Jun 1937 bersama dengan jurumudi Fred Noonan ketika dalam misi mengelilingi bumi menggunakan pesawat Lockheed Electra, dan kehilangan Etihad adalah antara enigma paling besar dalam sejarah dunia penerbangan. Google Search mengesahkan pautan cache laman tidak lagi akan dipaparkan apabila menggunakan enjin carian mereka. Sebab yang diberikan ialah ciri ini diberikan dahulu bagi memudahkan orang ramai mengakses setengah laman apabila kelajuan internet tidak menentu. Tetapi disebabkan oleh teknologi internet yang kini semakin baik, maka ciri ini telah diberhentikan minggu lalu. Sungguh pun begitu, mereka merancang untuk memberikan pautan terus ke Internet Archive sebagai ganti, tetapi bergantung kepada persetujuan beberapa pihak. Jurutera-jurutera warga negara Indonesia telah ditahan di Korea Selatan kerana didakwa cuba mencuri teknologi pesawat tempur KAI KF-21 Burami. Mereka dipercayai menyimpan data rahsia program pesawat tempur ini di dalam pemacu USB. Data yang dijumpai dalam pemacu kini sedang dianalisa bagi melihat sama ada ia terdiri daripada teknologi strategik yang tidak sepatutnya diambil. Acara Enhanced Game akan dianjurkan dengan ia membenarkan doping di kalangan atlet. Enhanced Game kini menerima sokongan Billion One, Peter Thiel, Balaji Srinivasan dan juga Christian Engelmeyer. Acara ini dianjurkan bagi melihat sejauh mana sains boleh digunakan untuk mempertingkatkan kemampuan atlet. Hanya acara sukan balapan, akuatik, tempur, gimnastik dan kekuatan sahaja akan diadakan. Acara berpasukan tidak akan ditawarkan pada waktu ini. Pendaftaran akan dibuka pada penghujung tahun ini dengan ia membenarkan penyertaan semua tanpa mengira usia termasuklah bekas atlet Olimpik. Tetapi bilakah Enhanced Game pertama akan berlangsung masih belum diumumkan oleh penganjur. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri METI Jepun akhirnya menghentikan keperluan orang ramai, syarikat dan organisasi menghantar dokumen dalam cakra liut dan juga cakra padat bagi tujuan pemprosesan. Sebanyak 34 ordinan telah diubah bagi membenarkan penyerahan dokumen secara digital sahaja selepas ini. METI akan menjadi kementerian rintis memulakan era nilstoran fizikal di Jepun. Ia kemudian akan dikembangkan secara berperingkat ke kementerian yang lain. Perbincangan untuk Grab membeli operasi perniagaan Foodpanda di rantau Asia Tenggara kini dilaporkan tidak diteruskan. Kedua pihak dikatakan tidak bersetuju dengan harga akhir, sekaligus membuatkan perbincangan berkenaan tidak diteruskan. Ini kerana harga jualan Foodpanda terlalu tinggi dan Grab kini dalam sasaran untuk mencapai keuntungan. Kedua pihak dikatakan tidak bersetuju dengan harga akhir, sekaligus membuatkan perbincangan berkenaan tidak diteruskan. Ini kerana harga jualan Foodpanda terlalu tinggi dan Grab kini dalam sasaran untuk mencapai keuntungan. Namun menyentuh mengenainya, Delivery Hero, syarikat induk Foodpanda, menyatakan perbincangan untuk menjual perniagaan Foodpanda masih dalam proses tanpa mengatakan siapakah antara pihak yang berpotensi untuk membelinya.
Kyra Amin telah berjaya mencatatkan rekod tersendiri apabila berjaya melancarkan produk dendeng berapi dan menjana RM1 juta terpantas dengan menggunakan platform TikTok Shop. Tempoh masa yang diambil untuk semua stok habis dijual adalah sekitar 3 minit dan 39 saat. Sementara ia mengambil masa sehingga hampir 32 minit untuk semua pembeli menyelesaikan proses pembayaran dan angka jualan mencapai RM1 juta. Dendeng berapi telah ditawarkan pada harga RM14.99 dan sebanyak 80,000 unit telah ditawarkan ketika jualan pengenalan ini. Baiklah, sekian sahaja untuk berita Minggu Aman sekali ini dan semoga kita berjumpa lagi pada Minggu Aman yang akan datang. Bye!